dengan tenang, dan dengan ikhlas. tenang, dengan tenang yang jelas ke, dengan sabar ke. Allah Ta'ala alam apa maksudnya. Okey, ini saya mempersilakanlah kepada Mistura GD Yaslinah untuk teruskan program untuk malam ni. Okey, nampak tak slide? Okey, nampak. Nampak kejap. Kayaknya nak share. Okey. So kali ni dah meeting ke-19 lah untuk tahun 2023 ni. Dah 19 kali kita buat. Setiap kali session kita buat at least 2 kali plus kalau ada testimoni. Okey, so tajuk Kak Ina hari ni bagaimana menjalankan perniagaan Shonghu dengan tenang dan ikhlas. Macam mana kita nak dapat rasa tu? Kita tak rasa tertekan buat ni. Kita rasa memang kita rasa perlu buat. Okey, jadi sebelum tu Kak Ina nak share aktiviti kita dulu. Tak ada. Okey. So ini aktiviti yang hari ni. So pada 29 bulan 9, 8:30 malam. So topik yang sepatutnya topik 1 kita dapat topik ni, tapi senior WM lain ni tak berapa sihat. Apa? So jadi tukar on the spot kepada WM Saizat yang menceritakan chapter 3 dalam buku hijau. Plus sikit lah pasal topik toxic ni. Okay, Kak Ina pula akan bercerita macam mana nak buat bisnes Shonghu. Biasanya kita cuba info produk, info bisnes ataupun info kesihatan. Kita akan pilih 2 lah daripadanya. So dan setiap Sabtu terakhir, so Kak Ina akan buat seminar secara face to face. Jadi esok adalah Sabtu terakhir 30 bulan 9. Jadi sebab esok closing dia closing point dengan closing voucher sekali. Pastikan check voucher group masing-masing. Kalau siapa-siapa yang belum aktifkan voucher dia, so cepat-cepat aktifkan supaya voucher kita tu extend kepada September habis dia jadi Oktober 2023. Jadi maksudnya bulan depan kita boleh guna voucher lagi. So esok MC Senior WM Suhami. And then tajuk pertama WM Siti Hasli akan buat tentang produk soya, fiber, lektu dan pollen. Bagi siapa nak faham tentang gesuk usus, bolehlah datang esok kita berbincang secara terbuka. Macam mana nak uruskan topik ni. Dan kalau tak ada aral apa dan untuk second speaker ni memang plannya Yuli akan buat. Tapi dia pun duk cakap tak sempat lagi nak buat slide sebab tengah duk sibuk closing. Tengoklah apa ketentuan esok. So kalau sempat maka Yuli akan present. Kalau tak bidang tujuan Kak Ina lah akan cover topik esok. Tengok harapnya Yuli sempatlah buat menghurai petikan seminar Dr. Chen yang ada dalam majalah-majalah tu. So bila Dr. Chen datang sini buat seminar, so SQ akan buat dalam bahasa Malaysia, Cina dan bahasa Inggeris dalam majalah, so kita boleh baca petikan majalah tersebut. Jadi bagi siapa yang tak pernah baca, contoh macam H1N1 lah, pensicilan Lindsay lah, ataupun tentang kajian yang dibuat bagaimana kita dapat sijil untuk liver tu, dalam majalah-majalah lama diceritakan. Sebab benda tu dah lama, kita dapat tahun 2003. Jadi macam sekarang ni kalau orang baru nak dapat majalah tu pun mungkin tak ada. So jadi esok special WM Nur Yuliani dah on track diamond dah bulan ni, insyaAllah bulan ketiga. So akan cuba pentangkan topik ini. Jadi jom ramai-ramai esok kita datang. Dalam ni ada seramai 30 orang ni yang mana dekat. So sila datang ke Shonghu untuk kita tambah ilmu. Dalam menjalankan perniagaan Shonghu ni kalau kita ada ilmu, ia lebih sedap lah kita bercerita dengan rakan-rakan kita. Okey, macam mana nak jalankan perniagaan Shonghu ini dengan tenang? Okay, so dengan tenang dan ikhlas. Kita tak rasa terpaksa buat. Kita tak rasa terpaksa bercerita bagaimana. Jadi Kak Ina selalu cerita model operasi ni. Dia ada lebih kurang 6 step. Step pertama, suatu benda yang sangat mudah. Kak Ina rasa semua orang mampu buat. Iaitu guna produk. Makan sendiri secara jujur. Kita nak ikhlas, maka kena jujur.
Tolong Aibah. Awak nak tahu dia? Si kecil tu tengah bermain riuh rendah. Okey, so yang pertama guna produk. Guna produk ni kalau kita tak guna, macam mana kita nak jujur? Macam mana kita nak ikhlas? Sebab itulah kita kena suka tak suka untuk kita jalankan perniagaan Syahwin ni dengan tenang. Memang nombor satu ni kita kena jujur betul. Guna. Bukan maksud kita kena guna yang mahal-mahal. Kalau kita guna Greensy pun tak apa. Dengan Greensy kita boleh jana pendapatan yang hebat. Jadi kalau kita nak share Greensy, kita kena guna Greensy. So rasa-rasanya nombor satu boleh buat tak? Boleh buat tak nombor satu ni? Rasa-rasanya. Boleh. Kan? Kalau kita Boleh, nak Kak Ina. perniagaan ni memang kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak jujur. Jadi perniagaan kita pun jadi endingnya kita pun rasa tak tenang. Sebab kita kata bagus-bagus, kita tak guna. Sebab tu kita kena buat yang nombor satu ni, iaitu guna produk. Okey, bila dah kita guna, sebab kalau kita nak guna dengan rasa tenang, rasa apa yang kita pilih ni betul, kita kena tahu benda yang kita nak guna tu. Jangan orang kata bagus, kita pun ikut. Tapi kita tak tahu apa benda dalam tu. Contohnya macam ubat gigi di pasaran. Kita main guna je. Tapi kita tak tahu pun yang jadikan berbuih tu apa barang dia. Apa bahan yang letak dalam ubat gigi tu untuk dia berbuih. Pernah tak kita tanya? Pernah tak kita cek? So jadi kalau lah kata kita nak share benda ni, kita rasa kita nak guna dengan tenang. Jadi kita kena ambil tahu. So bila kita tahu, kita akan jadi ubat gigi kita guna ni sangat selamat. Boleh makan, bahan dalam dia tak ada bahan kimia yang mudarat dan tak ada pun ejen buih yang daripada bahan kimia. Kita guna ejen buih yang natural juga. Jadi benda tu kita sangat faham dan kita tahu guna kepada semua benda. Pasal muka boleh, sakit tekak boleh, ulcer boleh kan. Gusi berdarah boleh, kita guna semua. Kita dengar orang kata guna Greensy buat basuh muka. Cuba basuh muka, best tak? Cuba shampoo rambut, best tak? Guna semua perkara. Cuba campurkan Greensy dengan sabun mandi shower gel tu, lomor satu badan kita. Sedap tak? Bila kita dah guna semua, kita bercerita tu dari hati kita. Baru kita akan mendapat tenang tadi. Ikhlas dan tenang tadi kita akan dapat. Kita rasa lega. Jadi, bila kita tahu tentang produk dan kita guna, mesti kita ada testimoni diri sendiri. Contohlah macam Kak Ina guna Greensy. Banyak sangat testimoninya. Antaranya pada tahun 1999. 1999. So masa tu kelahiran anak pertama Kak Ina lah, Amir Arif. So dia tengah duk merangkap masa tu. Jadi bila balik kampung, di kampung biasanya iron tak pakai iron board lah. Dia letak je sejadah ke kain ke atas lantai tu. So guna plug kat dinding, iron je lah kat situ sambil bersila. Lepas tu dah sudah tutup plug. Tapi bila kami balik kampung tu, ramai-ramai balik sebab masa tu raya. Anak-anak buah pun ramai yang umur 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun berlari-lari. Mungkin ada yang pergi buka plug tu. Jadi bila buka plug tu, iron tu akan dalam keadaan yang panas lah. So Amir masa tu tengah merangkap. Pergi dekat tempat iron tu. Dia pegang iron tersebut. Budak baru duduk merangkap. So you bayangkan dia pegang. Kita dengar dia menangis tapi kita tak tahu apa yang berlaku. So jadi masa tu Kak Ina hanya teringat Greensy je nak letak satu badan dia. Kat mana yang tak ada baju tu, sebab dia pakai baju jarang-jarang terus letak. Jadi dengan letak tu tengok sendiri yang memang tak melecur pun. Itu satu pengalaman. Bila kita guna, kita akan ada testimoni. So lagi satu testimoni Amir juga. So dia main basikal dah umur sekolah rendah. So basikal tu pengayuh dia tu. Kira terbalik ke macam mana kita tak tahulah. Tapi pengayuh dia tu cucuk betis dia. Masuk sebesar 2 cm. 20 sen lah duit. Duit shilling 20 sen tu besar pengayuh tu. So masa tu dia dah tahu dah guna Greensy, Lindsay semua, dia tak bagi tahu Kak Ina pun. Tapi dia ambil Greensy, ambil Lindsay, masukkan dalam lubang yang luka tu. Sampai sembuh tanpa pergi klinik, tanpa pergi jahit. Dan Kak Ina sendiri, ni kita nak cerita pengalaman kita bila kita guna ke semua keadaan. Maka itulah yang kita cerita dekat orang. Kak Ina sendiri guna Greensy ketika mula nak masuk, kita panggil housewarming lah, rumah baru kan, dekat Kota Damansara ni.
Semasa tu hari Jumaat, kononnya panggil rakan-rakan opus untuk datanglah makan. So patutnya kita masak benda-benda yang pakai pressure cooker ni lebih awal supaya boleh buka dengan senang. Tapi kayaknya hari tu pagi tu lah rebus daging, pagi tu lah nak masak nasi. Jadi bila kita fast buka pressure cooker, dia boleh melambung sup yang mendidih tu, boleh tumpah atas badan, jatuh atas badan kita. Bayangkan sup mendidih. Nah, tapi Alhamdulillah dengan menggunakan green tea ni, lomor satu badan hampir setengah kilo, tak melecup. Jadi kalau kita bercerita dengan orang tentang kena air panas, kena, so mesti kita akan cerita dengan penuh yakin. Sebab kita lalu dan kita tengok sendiri. Ada satu testimoni green tea ni, abang husband Kak. So dia pisau parang yang dia guna menebas tu, boleh masa dia nak ketuk hulu parang tu, dia jatuh pada tempat ketuk tu. Jadi of course lah dia akan potong jari dia, antara jari ibu jari dengan jari telunjuk. Bila dia jatuh sebesar tu pun guna green tea kita je. Tak jahit, tak apa, tak pergi klinik. So sebab tu kita kena guna produk dengan betul-betul jujur. Pengalaman tu lah kita cerita dengan orang. Kita bukan mereka cerita. Kita guna apa pun. Guna seasoning. Guna shampoo. Guna linzi. Guna kopi. Whatever. Yang kita mampu milik, kita guna. Kalau kita nak menjalankan perniagaan ini dengan tenang. Apa yang kita pilih, kita mampu guna tu, kita ambil tahulah. Belajarlah tentang bahan dalam dia. Sedalam-dalamnya. Tak semestinya kita khatam semua tau. Tapi kita ambil tahu apa yang ada dalam benda yang kita guna tu. So bila kita guna, memang akan ada testimoni. Okay, contohnya lah kita guna kopi. Okey? Kita guna kopi, kita ambil tahu bahan dalam kopi ni. Kata ada biji kopi tuling, jenis apa, kenapa guna Arabica, kenapa guna Robusta, cari perbezaan tu, Google kat internet. So ada linzi yang WM Saizat cerita tadi. Kajian-kajian dia. Dalam kopi kita pun ada linzi, maksudnya kita pun minum kopi ni kita dapatlah khasiat linzi yang seperti mana diceritakan oleh WM Saizat tadi. Dan dalam kopi kita ada santan, tak ada tenusu. Kenapa pilih santan, tak pilih tenusu? Jadi kalau kita Google maklumat, kita cari, kita akan jumpa satu pencerahan tentang kenapa kopi tak boleh campur susu. Apa tak bagus ni kepada kopi kalau kita campur susu? So benda-benda macam tu kita, nasib baiklah kita pilih kopi CEO. Dia tak pakai susu. So kopi campur susu akan merosakkan kopi itu sendiri. Jadi tidaklah mendatangkan khasiat kepada badan kita, kopi itu sendiri. Dia kena campur dengan santan. Santan yang bagus gini. Jadi kita cari maklumat untuk kita yakin guna benda ni dengan penuh ikhlas. Sebab kita guna ni atas dasar kita sangat faham. Bukan kita ikut-ikut orang. Bila situasi itu berlaku, mestilah kita boleh berkongsi dengan ikhlas kepada semua orang. Kenapa kita ajak mereka bertukar guna kopi CEO? So bila ada linzi dalam dia, kita cuba faham kandungan berkesan linzi ni. Okay, tritipis ada berapa fungsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalaulah kita ni slow learner lah, lambat sangat lah. Nak fahamkan melaraskan daya imuniti ni kan. Okay, ambil satu masa. Okay, satu ayat ni dengar berkali-kali cerita. Soal mengurangkan kolesterol, melarutkan trombos. Trombos ni apa? Benda-benda berketul dalam saudara. Lama-lama kita mesti expertnya. Kita mesti fahamnya. Kalau kita dengar dan cuba faham dan sampaikan apa yang kita faham. Kalau kita tak ingat, kita hafal. Atau tak payah hafal, kita bawa kertas tu, kita baca. Kita dah catat kat situ, kita baca. Itu pun bukan kita nak ambil exam pun. Kita bawa kertas ni lah, kita baca kepada rakan-rakan kita. Sebab tu kita guna kopi CEO. Sebab dalam kopi ada linzi. Ini fungsi-fungsi linzi. Dan linzi ni dikaji, buat conference. So mendapat persijilan dalam berbagai-bagai. Terutama tentang imun sistem dan liver. Kenapa kita tak nak guna? Kalau kita rasa nak guna sebab dia punya kajian, dia punya penemuan, kalau kita betul-betul sampaikan kat rakan-rakan kita, diorang pun mesti akan jadi macam kita. Tapi ingatlah, kita nak faham ni pun kita ambil banyak kali baca, banyak kali dengar, banyak kali join seminar. Jadi kawan yang kita pergi cerita sekali tadi ni, nak harap dia jadi macam kita tanpa kita pergi servis, tanpa kita pergi cerita banyak kali, macam mana dia nak jadi. Sebab itulah kita kena pergi banyak kali cerita sampai dia jadi macam kita, baru dia explore, mencari maklumat. Bila dia explore dan mencari maklumat,
Baru dia akan jadi pengguna tegar macam kita. Okay, ini pensijilan yang kita dapat. So maksudnya kalau kita faham dalam kopi ada linzi, ini fungsi linzi dan linzi mendapat pensijilan untuk liver dan untuk immune system dan untuk liver. Kita fahamkan satu demi satu. Okay, so inilah linzi. Ada 3 jenis yang general linzi. So ada 5 jenis yang targeted linzi. Bila keluar targeted linzi, kat ini mula-mula keluar pun kita tak faham. Tapi time to time kita ambil tahu, oh YKB begini, YKI begini, YKK begini. Akhirnya kita faham lah. Dah keluarkan YKB keluar tahun 2020 dengan YKK. 2020 sekarang 2023. Kalau kita ambil tahu, insya-Allah banyak dah kita tahu dan kita faham dan kita nampak perbezaan dia. Itu sebab targeted linzi start 2020. Dah 3 tahun di pasaran. Kalau kita ambil tahu, mesti kita boleh faham. Okey, tentang lactoberry ke. Okay, bila kita dah mula-mula tahu tentang produk, mula nak share kepada kawan, so kita tambahkan lagi lah ilmu kita dari segi macam mana. Kita guna website, cara nak daftar ahli. Lepas tu maybe kita belajar teknik yang betul nak buat bisnes Shongho. Jadi kalau kat sini, yang warna biru petak kecil ni, ini adalah 7 tugas harian yang kita kena buat. Antaranya guna produk, kan? Data meeting, share, baca buku, berhubung dengan upline, share bisnes, share produk. Semua sekali ada 7 benda. Jadi kalau kita buat benda tu, maksudnya kita dah berada dalam track menjalankan perniagaan Shongho. So kalau kita menjalankan perniagaan Shongho, tadi kita ambil tahu pasal produk tu kan. Sekarang kita ambil tahu sikit pasal bisnes. Supaya kita boleh cerita tentang bisnes. Contohnya macam kita kata, oh kita guna Greenzy. Apa salahnya kita ambil tahu projek 3 Greenzy dan berkongsi dengan rakan-rakan tentang Greenzy tersebut. Supaya kawan-kawan kita pun dapat khasiat yang bagus tentang Greenzy. Sebab Greenzy ni dia punya bahaya dia tu tentang Florida. Kita highlightkan benda tu kat kawan-kawan kita. InsyaAllah. Lepas tu kita share. So cuba kawan-kawan kat sini fikir dan bayangkan. Tenang, orang kata renung dalam-dalam. Apa akan jadi kat kita kalau tak ada orang share Shongho tadi? Kerana ada orang yang orang kata baik hati, yang ikhlas, share dekat kita linzi, kopi. Share Shongho lah, akhirnya kita tahu semua benda. Jadi bila kita diuji dengan masalah kesihatan seperti kena demam ke, kena COVID ke, kita ada solution. Ramai lagi di luar sana yang tak ada solution, yang tak tahu nak buat apa. Nak sihat tapi tak tahu. Kalau kita memilih tak mau share dengan mereka, tak mau buat bisnes ni, tak nak berkongsi kebaikan ni, bayangkan orang yang tadi ni yang share kat kita. Kalau dia juga memilih tak mau nak sihat sendiri, nak makan sendiri, nak jaga family sendiri, malaslah nak tolong orang lain, malaslah nak share kat orang lain, kita katakan jadi tak kat kita? Kita tahu tak? Mungkin kita pun tak tahu pun. Jadi kita pun tak ada solution. Jadi kita kena ambil tanggungjawab ni berkongsi supaya kita bagi penyelesaian kepada orang. Kalau kita rasa malas, kita bayangkan. Bayangkan kalau orang tu tak cerita kat aku. Mesti aku tak tahu. Dia tak boleh, aku kena cerita. Dah cerita di tanah tak apa. Kita selalu benda ni fikir dan bayangkan. Jumpa orang tak nak cakap. So jadi apa je? Kalau kita kata jumpa orang kita cakap atas dasar nasib baik orang tu cakap kat kita dulu, kita akan rasa sangat tenang. Kita akan rasa sangat ikhlas dalam perkongsian kita tu. So kalau tak ada orang yang sampaikan maklumat kat kita, tak ada orang sampaikan maklumat Shongho kat kita, adakah kita boleh rasa selamat dan rasa lega sikit macam sekarang? Rasa lega tu sebab apa? Kita ada penyelesaian kepada masalah kesihatan. Ramai orang kat luar sana hanya tahu ubat dan hospital. Mungkin dia orang mencari alternatif tapi tak jumpa yang terbaik macam kita. Mungkin dia orang rasa yang mereka tu dah terbaik sebab dia tak dapat ilmu seperti mana kita dapat di sini. Kita lah tanggungjawab membawa buku hijau tu, suruh dia baca, suruh dia analyse, suruh dia tengok, suruh dia compare, suruh dia macam tu. Kita yang kena bagi jalan tu. So jadi kalau lah kata kita tak nak buat, adakah kita boleh rasa selamat untuk sekarang? Okay, jadi kita kena ambil tanggungjawab ni. Kita kena berterima kasih kepada orang yang bagi tahu linzi dan Shongho ni. Biasanya orang yang buat bisnes akan lebih agresif perkongsian dia pada siapa saja. Jadi kita nak jadi berkongsi kepada siapa saja tu, terutama ahli keluarga kita, memang kita kena
latih diri kita untuk buat bisnes lah. Tak rugi pun. Kita share dengan orang tu ikhlas sebab kita selalu bayangkan ini kalau orang tu tak share kat aku tak tahu. Aku tak ada solusi. Jadi kita pun share dengan orang. Bila kita share, bisnes tu jalan tanpa kita sedar. Ya, sebab bila ada orang share, sekurang-kurangnya kita ada jalan untuk ikhtiar. Kita juga mesti bertanggungjawab lah bagi tahu orang lain. Ya? So, jadi kalau kita rasa malas, kita buat benda ni. Kita bayangkan, kita fikir. So, atas sebab rasa tanggungjawab ini, kita akan rasa perlu berkongsi dengan rakan-rakan lain. So, perkongsian kita saat itu, kita sangat ikhlas. Jadi kita bayangkan situasi ni. Jadi, you pun kena bayangkanlah situasi ni baru nak ada rasa benda ni satu benda yang kena berkongsi dengan rakan. Okey. So, jadi, teknik menjalankan perniagaan syahwat tu macam itulah. Bagaimana menjalankan perniagaan syahwat dengan tenang dan ikhlas. Apa yang Kak Ina huraikan tadi. Sampailah you rasa perlu share. Bila kita dah rasa perlu share tu, ikhlas tu memang datang. Kita takkan rasa frust untuk tak buat bisnes ni. Kita takkan rasa frust kalau orang tak nak join kita dan tak nak buat. Okey, so akhirnya kita akanlah mula berkongsi. Step ketiga, kita mula berkongsi dengan sekeliling. So, bila kita berkongsi ini secara tak sedar, proses membina network tu berlaku. Satu demi satu, satu demi satu. Akhirnya, kita mendapat satu network. Dan juga ketika kita berkongsi dan membina network ni, kita terus belajar. Belajar produk, belajar kesihatan, belajar healing crisis. Untuk diri kita pun cukuplah. So, sampailah kita sangat faham, kita akan jadi rasa, oh aku kena share. Belajar macam mana pembentukan penyakit, cara nak rawat, apa yang Lindsay dan produk Syahwu boleh buat. Dan belajarlah marketing plan. So, one to one dengan upline kita pun tak apa. Janji kita nak belajar. Ataupun join setiap kali seminar, setiap kali. Contoh esok Kak Ina kata ada seminar face-to-face, pergi. Berada dalam crowd tu, baru kita rasa hebatnya perniagaan ini. So, bila kita mula belajar lah benda-benda ni dan kita mula kongsi, memang akan ada lah orang yang tak bersetuju dengan kita, orang yang bantah, orang yang tak nak dengar. Itu biasalah kan, kita tak rugi apa-apa. Niat kita nak sampaikan dekat orang tu supaya at least dia ada solution. Tapi kalau dia tak nak ikut kita, dia nak pilih cara dia, kita hormati pilihan dia. Sekurang-kurangnya kita tak rasa bersalah sebab kita dah sampaikan. Sebab itulah kita terus bercerita dan jangan give up. Bagi masa yang cukup, jika buat apa yang dicadangkan dalam 4 tahun ke 5 tahun ke, so you all pasti akan nampak dan rasa kesan baik dari segi kesihatan dan kewangan. Kalau you betul-betul buat, pasti kena rasa you akan dapatlah rasa, oh dapat terima bonus, kesihatan pun makin hari makin baik. So bila you ada dapat rasa sikit tu, maknanya nampaklah betul-betul dalam perniagaan, dalam Syahwu ni, dia boleh janjikan apa dekat kita. Secara jelas kita nampak. Masa ni kita boleh buat pilihan dengan lebih detail. Kita nak buat serius ke atau kita nak kongsi-kongsi je. So kalau kita nak buat serius, kita kena janji dengan diri kita lah. Contohnya lah kita dah faham, kita kata naklah rasa makan YKS ni 6 biji satu hari, naklah makan benda ni 6 bulan ke untuk cuci hati kita. Sebab YKS ni memang dikaji secara klinikal, boleh rawat organ hati, boleh rawat organ buah pinggang, boleh rawat organ otak kita. Naklah makan 6 biji satu hari. Kalau 6 biji satu hari, berapa lah sebulan? Kira kos. So, bila kita ada rasa tu, kita kena serius buat bisnes ni supaya kita dapat dana dan kita boleh makan benda ni secara percuma. Sentiasa jumpa orang berkongsi. Ni Kak Ina share kejadian yang Kak Ina jumpa orang juga Kak Ina kongsi. Kak Ina share. So, ini semalam Kak Ina pergi hantar Greensy kepada kawan Kak Ina ni. Seorang ni je. So, Kak Ina janji jumpa kat kedai dia. So, masa duduk sembang dengan dia pun ada 2 orang yang ni ada juga kat kedai tu. So, kebetulan yang duduk atas basikal ni memang penyakit kulit yang sangat kronik. So, sebab kawan Kak Ina ni beli Greensy tu, so dia suruh kawan dia ni sapu. Jadi dalam dia duduk sapu tu, Kak Ina pun bagilah kopi dekat diorang ni.
untuk rasa. So datang lagi 2 orang yang perempuan ni untuk join. So akhirnya yang ni jadi ahli, yang ni jadi ahli, yang ni jadi ahli. So yang ni order kopi, yang ni order green tea. So jadi maksudnya secara santai kita bercerita. So apa yang kita share semalam adalah green tea saja. So green tea memang Kak Ina bawa nota ni siap-siap, nota green tea. So kopi sebab Kak Ina tu kat tangan dia ni memang nota kopi yang ni. Sebab bila Kak Ina bagi kopi seorang 2 paket tu, Kak Ina terus bagi nota kopi tu, Kak Ina terus cerita. Dalam keadaan yang santai saja, tanpa ada kata presentation yang lengkap. Tapi Kak Ina terus baca dekat kertas tu sahaja. So jadi yang ubat gigi ni Kak Ina terus tunjuk dekat yang baru datang ni. Kak Ina kata, tu bahaya ubat gigi ni, Kak Ina guna phone, Kak Ina tunjuk kat dia. Sebab Kak Ina tak bawa kertas ni. Kak Ina kata dalam ubat gigi di luar, so ada bahan ni, Florida ni, yang boleh rosakkan IQ kita ni. Kita 4 most dangerous toxic to the brain. Salah satunya Florida. Kalau kita dah tahu Florida ni boleh rosakkan otak kita, jadi boleh rendahkan IQ kita. So yang ni boleh juga yang kata link kepada memori. Malah kalau ibu mengandung boleh juga damagekan fetal anak kita punya brain. Dan boleh juga ganggu kita punya saraf, fungsi saraf. Macam-macam. So jadi kita kata apa salahnya kita dah tahu Florida ni bahaya, kita tukar ubat gigi. So ubat gigi green tea ni yang tak ada Florida. Kita cakap macam tu dekat dia. So dia pun kata okey, nanti dia akan contact dengan Kak Zaitun. So ni yang this person dah contact Kak Ina, suruh hantar kopi. So esok lepas meeting Kak Ina akan datang lagi kat sini untuk bercerita kopi dekat nama dia asing. So Kak Ina akan invite Kak Zaitun, Kak Ina akan invite these ladies untuk join. Lepas tu lagi satu kita tengok 4 most dangerous toxic to the brain ni. Artificial sweetness, gula sintetik. Ini dalam segala makanan kita. Ini kita nak elak, kita kena pilih makanan yang sihat. Ini MSG juga boleh cause nyanyuk, Parkinson, brain. So tukarlah kepada kita punya seasoning. Maksudnya Eli ada 2 cara, 2 benda ni kita ada solution dah. So benda tu lah kita share dengan kawan-kawan kita. Kalau dia orang guna 2 perkara tu pun, RM96,000 dalam tangan dia mesti punya. Okey? So ubat gigi Kak Ina bagi yang ni. Kak Ina WhatsApp kat 2 orang benda. So Kak Ina dah buat grup pun semua ni dalam grup. Kak Ina dah bagi pun maklumat semua. Kak Ina dah buat grup semua orang tu untuk join. Yang dah jadi ahli, dah daftar ahli. So benda ni semua Kak Ina bagi dalam WhatsApp. Okey, so ini sebelum Kak Ina jumpa yang tadi, Kak Ina hantar dulu ke satu farmasi di Jalan Kelang Lama. So Kak Ina memang ready, siap-siap nota kat tangan Kak Ina ni nak cerita dekat dia. Dia pengguna Tegar. Malam ni tak tahulah masuk tak meeting. Kak Ina selalu invite lah. Okey, so jadi ini masa Kak Ina balik Kenduri Amer ni. So jadi dia orang jemput Kak Ina untuk buat sharing. Ni rumah pengantin perempuan lah. Adik-beradik dia ada nak tahu pasal produk Xiaomu. So Kak Ina present pada petang 22/9. So ini masa Kak Ina pergi anak Kak Ina punya performance. Semasa tunggu pukul 9 nak masuk dewan tu. So ini parent yang sama menunggu yang sama. So terus bercerita. Sebab memang kami duduk kat sini menunggu untuk masuk pukul 9. Jadi tengah-tengah bercerita, elok dah sempat sign up this ladies. Ini pun sempat bagi kopi dan sempat cerita kopi. Barulah cikgu kata, okey boleh masuk dewan. Dah masuk dewan tu dah. At least dah ambil kontak nombor semua. Dan boleh berhubung. Malam ni pun Kak Ina invite lah Suwirda ni untuk join meeting. So nanti Kak Ina check ada ke tak. So maknanya sharing ni di mana saja you boleh buat. You hantar barang mesti share. Jangan main hantar saja. Jadi benda-benda ni kena ready. Hari ni memang Kak Ina tak ready kebetulan. Tapi Akilah dia bawa tab dia. So Kak Ina guna tab dia besar sikit untuk bercerita. So sebab tu rugi kalau tak ada apa-apa di tangan ketika ni. Sebab kononnya hari tu nak pergi dewan santai-santai. So membuat decision tak nak bercerita. Kan tanpa siapa sangka. Dalam kita tak nak bercerita juga. Kan? So perlu share. Jadi proses ini akan kita rasa dengan ikhlasnya sebab kita rasa orang-orang ni tak tahu bahayanya Florida, bahayanya MSG. Mungkin dia tahu tapi dia tak tahu benda apa yang dia nak guna gosok gigi yang tak ada Florida. Jadi kita ni orang yang bertanggungjawab memberitahu semua orang ubat gigi kita tak ada Florida dan boleh berus gigi macam ubat gigi lain di pasaran. So ini sharing. Kita kena share di mana-mana. Okey. So bila kita mula berkongsi tadi, kita mesti ada network
dan network kita makin membesar. Kalau kita buat aktiviti ini secara konsisten, hari-hari di mana saja. Kalau kita buat benda ini secara konsisten, network kita akan berkembang. So, bila ada network kita dah berkembang, mesti kita boleh tahu siapa nak buat bisnes. Masa ni kita pilihlah mana-mana yang nak buat bisnes, kita ajar, kita duplikasi ilmu, kita bantu dia. Kalau mereka mula faham dan mula berkongsi, masa ni network kita cepat berkembang. So, bila cepat berkembang, mungkin kita boleh capai sampai 28% dengan bagusnya. So, bila kita capai certain level, kita dapat bonus. So, kita mulalah dapat sikit wang. Dengan wang yang sikit, contohnya kalau kita dapat 3,200 mata, kita dapat 16%, kita dapat RM500, kita boleh belilah lebih banyak produk sahur dan kita boleh baiki kesihatan kita dengan lebih baik. So, sebab itulah akhirnya kita mula dapat sikit wang dan kita dapat kesihatan. So, kita dalam ni, ketika ni ambil masa lama lah yang nombor 4 ni. Mungkin makan tahun. Sebab kita nak lead, kita nak pastikan dalam kita pun faham. Tapi kita kena terus mendidik mereka, memberitahu, duplikasi, buat meeting dan sebagainya. Macam Kak Ina buat ni adalah proses nombor 4 lah sebenarnya. Untuk memberi maklumat, untuk duplikasi cara, sebila you all terima apa yang Kak Ina buat ni, dan you all buat pula dekat grup you all, maksudnya you all dah duplikasi dekat grup masing-masing. So, jadi kat sini lama-lama network kita mesti stabil. Untuk stabil tu, kita mesti study lah setiap keperluan. Nak study macam mana? Kak Ina selalu panggil dia, kita analisa benda ni. Kalau kita dah selesai nombor 3, nombor 4, maknanya dah ramai orang dalam network kita. Kalau kita dah capai 28% tu, ataupun 20%, maksudnya kita dah boleh analisa lah siapa yang nak menjalankan perniagaan ini secara serius. Jadi kita boleh tengok. Kak Ina selalu analisa network ni, Kak Ina selalu guna asas 3,200 mata. So, jadi kalau guna asas tu, dia lebih cepat lah. Contohnya macam kita semak rangkaian kita, PV kita cukup tak? Kalau target kita 3,200 mata, cukup tak? So, kalau kita nak buat projek Greenzy tu, PV kita cukup tak? Maksudnya kalau bulan pertama mesti RM462. 462 poin. 462 poin tu tak nak datang dari seorang. Dia mesti PV cukup dengan orang pun cukup. Jadi kalau 3,200 mata, orang tu mesti 15 ke 20 orang. Sebab tu kalau PV tak cukup, orang tak cukup, kita kena tambah orang. Sama juga projek 3 Greenzy tu. Orang patutnya kita kena ada 13. PV patutnya kita kena ada 462 kalau bulan pertama. Kalau kita orang pun tak cukup 14, PV pun tak cukup 462, kita kena terus berkongsi. Kita kena tambah orang. Kadang-kadang berlaku, PV cukup. Oh, dapat 462 PV. Kalau projek 3 Greenzy tu. Tapi orang baru 5 orang. Tak nak. Orang pun mesti cukup. Kalau PV cukup, orang tak cukup, tak boleh. Tak stable. Kita kena tambah orang bagi cukup kalau kita punya plan 13. Usaha lagi untuk dapat 13 orang. Sama juga dengan kalau kita guna asas 3,200 mata ni, 15 ke 20 orang. Sama je. Cara nak check dia sama je. Ada taklah orang yang nak buat bisnes 13 orang? Oh, kalau ada 13 orang, PV cukup tak? Kalau orang cukup, PV tak cukup, maksudnya apa? Orang cukup dah. Oh, ada 13 orang dah. PV tak dapat pun 462. Maksudnya orang tu tak faham tentang produk. Jadi kita kena bagi maklumat lengkap tentang produk kepada mereka. Nampak tak? Nombor 1, PV tak cukup, orang tak cukup. Tambah orang, baru PV bertambah. Nombor 2, PV cukup, orang tak cukup. Tak nak juga, tak stable ni. Sebab orang beli banyak, bukan beli selamanya. Jadi kita nak PV cukup, orang cukup. Yang nombor 2 tu, orang tak cukup, kita kena tambah orang juga. Nombor 3, orang dah cukup dah kita sponsor ni. Lebih daripada 13 orang, maybe 20 orang, 40 orang. Tapi PV baru 160, baru 200. Kat mana salahnya? Kita kena pergi jumpa orang-orang yang kita sponsor tu, bagi kefahaman tentang produk. Okay, dan seterusnya, leader cukup tak? Kalau orang dah cukup 15 ke 20 orang atau 13 orang tadi, kalau dalam projek 3 Greenzy, mestilah cukup leader. Kalau kita pilih 13 tu kita nak dia buat bisnes kan? Mesti cukup leader. Tapi kalau kita nak dia jadi pengguna, so leader tak cukup lah. Jadi untuk cukupkan leader, suka tak suka,
kita kena buat home meeting. Kita kena buat training. Kalau kita mula buat training, mesti ada leader. Sebab bila kita buat training, orang tu mula faham. Bila faham, dia mulalah berkongsi dengan rakan-rakan. Leader ni bukan mestinya ahli yang ramai. Bila dia mula bercakap, sign up ahli orang lain bawah dia, leader lah dia. Kita lah kena polish dia, kena bagi tahu dia teknik dan cara supaya dia boleh menjadi leader yang betul-betul leader. Yang sangat faham. So, jadi kalau leader tak cukup, kena buat home meeting. Okay? So, jadi untuk cara leader ni, kat sini kita kena hadir meeting. Kita sendiri nak buat home meeting, kita pun kena hadir meeting supaya leader kita tu nampak. Apply aku dah gold diamond pun pergi meeting. So, jadi kalau nak berjaya, kena pergi meeting. Tujuan kita nak dia pergi meeting supaya dia dapat ilmu. Bila dia dapat ilmu, dia faham macam mana dia nak menjalankan perniagaan ni. Jadi kalau kita duplicate, esok ada Kak Ina buat seminar face to face, tak nak pergilah, faham dah. Dalam kita mesti duplicate kita. Dia pun kata, Aplan pun tak pergi, dia pun tak pergi. Jadi sama-sama macam tu, memang bisnes takkan berjaya lah, takkan berkembang. Statik je macam tu. Lepas tu risau pula, marah pula kenapa tak berkembang. Orang lain berkembang. Sebab kita tak pergi, so maka dalam kita duplicate. Kalau kita pergi, akhirnya setiap kali kita pergi tu, kita ambil gambar orang testimoni, kita ambil gambar crowd, kita post kat group. Dia nampak, ni pergi. Kalau boleh kita, biar gambar tu ada kita. Kita ambil selfie kita ada dalam tu. So meeting hari ni, cerita ni. Akhirnya dia pun nampak lah, kita pula makin berkembang. So kita kata kalau nak berjaya, jom pergi meeting. Itu salah satu cara. Meeting pun free je, bukan kena bayar apa-apa. Kita perlu hadirkan diri saja ada kat situ. Kita pergi meeting ni, kalau nak cepat, memang kita kena usahakan bawa seseorang. Katalah esok Kak Ina kata ada seminar, Kak Ina buat pukul 11 sampai pukul 2. Kenapa Kak Ina mula pukul 11? Sebab Kak Ina bagi laluan kepada orang nak buat closing. Closing sampai pukul 12 esok. Jadi, kita mula awal sejam, bagian dah habis closing boleh start dulu. Itu sebab Kak Ina mula pukul 11 esok. So, katalah esok Kak Ina buat tu, kita pun nak pergi Syanghu buka pula esok. Bawa satu downline pergi join meeting tu. Kita boleh bawa downline tu tengok Syanghu. Dia join meeting tu. Mungkin ketika presentation tu benda yang kena dengan dia. Saya tak langsung dia pun terus tersedar dan terus nak guna benda ni, terus nak buat betul-betul. Akan bisa berkembang tanpa diduga. Bila ada downline nak buat betul-betul, dia jadi berkembang tanpa diduga. Sebelum ni duduk gosok belakang, jomlah pergi meeting, jomlah ni. Tak berkembang-kembang sebab dalam kita tak nak buat. Sekali kita usahakan bawa dia pergi ketika hari meeting tu, ada sesuatu mana kita tahu Allah punya ketentuan. Pergi sana dia nampak somebody ke yang jauh lebih teruk pada dia pun berjaya. Aku pun boleh lah. Macam tu lah. So akhirnya dia sangat positif. Okay, so jadi benda-benda macam ni memang kita kena ada pengalaman sendiri untuk memonitor network kita tu. Contohnya kata PV tak cukup, orang tak cukup. Kita kena tengok, kita kena study network kita tu supaya kita, bila kita faham, kita tahulah apa nak buat. Macam tu. Dan bila kita dah berjaya analisa dengan baik, pasti network kita makin stabil dan makin stabil. So kita belajar guna WhatsApp pula untuk semak dekat WhatsApp orang ni beli berapa, orang ni beli ke tak beli ke. So jadi dalam keadaan yang macam ni, insya-Allah lah kita sangat positif dan kita bisnes pun berkembang dengan baik dan lama-lama kita akan dapat satu network yang sangat stabil. Bila stabil, maksudnya kalau income kita 1,000, tak jatuh dah daripada 1,000. Okay, so kita kena buat, orang kata sekarang kita dah tak jatuh dari income 1,000 tu. Kalau kita nak lebih lagi income, nak 2,000, kita kena buat benda yang sama. Yang kita dapat 1,000 tadi ni, kita kena buat benda tu juga. Untuk kita dapat satu network yang menyumbang 1,000 RM juga. Jadi kita ada 2 grup yang menyumbang 1,000 RM. So apalah lagi stabil. Dan kita buat benda tu sampai ada 10 grup. Sampai ada 20 grup. Kita dah faham. Kita cuma buat saja. Untuk kita lebih maju, kita kena ada target lah. Kita kena buat target. Jangan main jalan je. Contohnya macam Nizam dengan Yuli, target nak capai diamond 6 bulan direct. Usaha 6 bulan direct. Kalau kita tak ada target, okeylah 6 bulan boleh, 9 bulan boleh. Jadi macam tu. So kita kena target. Okey, contoh macam target nak pergi Dubai. Nak kena buat apa?
Janganlah ada cuba-cuba tak dapat lah. Jadi kalau kita give up lebih awal memang tak dapat lah. Tapi kalau kita serius cuba sampai ke terminal time lah kita kata tak dapat, tak apalah kita dah usaha. Tapi bulan tahun depan lebih mudah sebab kita dah makin besar. Cuma tak berapa cukup. Maybe sebab kita baru start. So tahun depan mesti cukup punya. Sebab itulah kita kena ada target dalam kerja kita ni. Target tu kalau boleh dekat masa kita duduk duplikasi, kita duduk menganalisa grup ni. Sebab kalau kita target, contoh macam Kak Ina Gold Diamond. Gold Diamond Kak Ina turun naik juga. Maksudnya 26,000 Kak Ina itu belum cukup kukuh. So jadi Kak Ina dah target siapa yang nak dikembangkan untuk menjadi kukuh. Jadi orang itulah yang kita pergi buat latih tubi, buat ni. Itulah. Maksudnya kita target dia untuk kukuh 28%. Jadi apalah kita buat perancangan untuk dia. Kita akan merancang dengan teliti untuk dia. So akhirnya jadilah. So akhirnya 26,000 PV tu kukuh. So maka kukuhlah Gold Diamond. Kak Ina punya. So bila kukuh Gold Diamond tu nak buat apa lagi? Jadikan downline pula Gold Diamond. Kalau dah semua Gold Diamond, nak buat apa lagi? Rehat dengan income 100,000. Susah dulu awal-awal. Jadi untuk kita dapat tu memang kita kena ada target. Contohlah Kak Ina buat. Ini Kak Ina tulisan ini Kak Ina tulis pada tahun 2011. Ini slide Kak Ina pada tahun 2011 Kak Ina ambil ini. Okay, so how to plan untuk 2011 masa tu. Kak Ina 2010. Sekarang mungkin you plan 2023, mungkin you plan 2024. Tapi bendanya sama je, set target. Masa Kak Ina 2010 tu, Kak Ina hanya 28%. Grup Kak Ina hanya kukuh 28%, tak jatuh 28%. Jadi siapa-siapa sekarang ni, dia kukuh 28%, dapat 13,000, 15,000, so you set target macam Kak Ina. Jadi jika dah capai WM untuk diri sendiri, cek, kaji. Dapat pergi trip tak? Dah WM kan, tapi dapat pergi trip tak? Oh, tak dapat. Jika tak dapat, jadi jika tak, mesti tetapkan matlamat tahun depan. Tahun ni 2022 ni, 2023 ni, dah tengok dah stable 28%. Dah study dah siapa yang menyumbang 28% tu. Dah konsisten dah 28% ni dari orang-orang ni yang 3 bulan membeli. Tak buat bisnes ke apa ke, kita yang tahu ahli-ahli kita. Kita dah letak dah satu grup. Oh, ini memang akan jadi 28%. So, untuk kita boleh pergi trip, kalau kita duduk tunggu yang grup yang ada ni, 28% jugalah tahun depan. Jadi, kita kena tambah orang. Kita kena tambah poin 6,500 tiap-tiap bulan. Nak dapat 6,500 pada bulan Januari 2024, sekaranglah usaha tu. Sekarang usaha tu. 6,500 ini bermaksud separuh daripada 13,000. Jadi nak dapat 6,500, usahanya bukan 6,500. Usaha macam 13,000 lah. You dah dapat 28%, maksudnya dah ada pengalaman dapat 28%, buat benda yang sama 28% lagi sekarang untuk target 2024 dah Januari dah dalam track pergi trip. Kak Ina dulu macam tu. So, Kak Ina dah nampak 2010 punya trend memang tak jatuh. Macam mana nak tambah orang ni supaya boleh tambah poin 6,500? Memang Kak Ina all out buat bisnes masa tu. Keluar, balik, jumpa orang di mana saja pergi. So, alhamdulillah atas usaha tu, Kak Ina jadi senior WM tahun 2011. Tahun 2010. Kak Ina nak pergi trip tahun 2011, yes. Tahun 2010, Kak Ina jadi senior. So, Kak Ina boleh pergi trip tahun 2011. Macam itulah. So, jadi tambah 6,500 tu untuk pergi trip. Jadi, tahun depan tu, 2011 tu, 2011 lah kan. Kak Ina pergi trip tahun 2011. Maksudnya, aktiviti ini tahun 2010. Tahun 2010 yang Kak Ina plan untuk 2011 punya kejayaan. So, aktiviti itu berlaku 2010. Jadi, tahun 2010 Kak Ina adalah senior. Betul tak? Yes, bulan 5 2010 Kak Ina adalah senior. So, jadi jika dapat pergi trip, okay, sekarang, siapa-siapa yang dah boleh pergi trip, maksudnya dia dah 6,500, maknanya 28% plus 6,500. Itu untuk trip kali pertama. Untuk trip kali kedua, kita kena kembangkan lagi network kita. Trip kali ketiga tak payah dah. Point dia sama je. Kalau kita kekal yang tu pun kita boleh pergi trip tiap tahun. So, jika dapat pergi trip, siapa dalam kita yang nak dijadikan WM untuk bawa dia pergi? Itu target seterusnya.
Yang kalau kita belum dapat pergi trip, kita buat untuk kita pergi trip. Dalam masa kita buat untuk kita pergi trip tu, mesti kita dah boleh juga cungkil dalang-dalang yang nak jadi VM, yang juga kita nak bawa pergi trip, kalau bukan 2011 pun 2012. So Kak Ina 2012, Kak Ina berjaya membawa Gold Diamond Soha ikut Kak Ina pergi trip masa tu ke Istanbul. Okay. So dalam masa yang sama, bila kita membantu dalang kita jadi VM, dalam masa yang sama, kita tetap kena bina line yang baru to backup group yang dah jadi VM tadi. Untuk kekalkan pendapatan dan pastikan pendapatan kita tu akan terus bertambah. You guna formula ni je dalam usaha you untuk mengembangkan perniagaan show. Sebab Kak Ina guna formula ni saja. Kak Ina, lepas satu line dah jadi VM, line mana? Lepas satu line dah jadi VM, line mana pula? Oh, line VM ni apa kita nak buat kat dia? Kita nak dia jadi gold diamond. So, kita nak commit apa dekat dia? Kita nak, macam tu lah. Jadi, pengalaman you menjadi diri you 28% itulah duplicate kepada semua orang. Sebab tu, kita mesti buat sendiri untuk kita berjalan, untuk kita lalui pengalaman yang dapat 28%. Baru kita boleh duplicate kepada dalam kita dengan hebat sekali. Okey, so kepada siapa yang belum pernah tengok, so Kak Ina join Shanghu 11 Oktober 1995. Okay, date join bulan Oktober. So Kak Ina was manager setahun kemudian, bulan 10 1996. Jadi Irna sangat hebat kan? Tak sampai setahun dah jadi was manager. So pengalaman tu teruslah duplicate kepada downline. So pada tahun 1998, ramai orang kena berhenti kerja. So bisnes Shanghu pun masa tu tak ada kopi, ada green tea je. Tapi masa tu taklah terfikir nak buat blend green tea kan. Jadi bila Lindsay pun tak boleh jual, Kak Ina pun buat decision sambung study. Tahun 2000 Kak Ina sambung study, setelah dapat kerja kat UM dengan stabilnya. Jadi dah tak ingat dah bisnes Shanghu. So tahun 2008, masa ni Kak Ina diuji dengan masalah kesihatan. Masa ni lah baru terantuk. Dan bila terantuk, barulah kita nak tersedar apa yang kita ada dulu. So, baru start over again dan secara seriusnya. Sebab tu kalau boleh jangan terantuk baru nak start. Sebab suffer sikit lah bila terantuk you nak start tu. Tapi kalau you start dalam keadaan yang relax, so jadi you tak suffer. So, you suffer tu maksudnya macam mana? Kebetulan tahun 2008 tu, Kak Ina dekat UM pun dah stable kerjaya Kak Ina. Tapi bila ahli keluarga kita diuji kesihatan, nak beli makan Lindsay dengan duit gaji yang kita dapat tu pun tak mampu. Jadi kita menyumbang tenaga dekat satu institusi. Hasil tu pun kita tidak boleh guna. Tak cukup untuk merawat ahli keluarga kita. Masa tu kita betul-betul terduduk dan terfikir. Jadi buat apa aku menyumbang tenaga yang macam ni tapi tak boleh tolong pun. Jadi masa itulah Kak Ina buat decision, buat benda ni secara serius. Jadi 2008 ujung dah, bulan 12 Kak Ina rasa kalau tak salah Kak Ina buat decision tu. Jadi 2009 Kak Ina start balik hafal flipchart, buka balik flipchart, tengok balik nota-nota lama, pergi meeting seorang-seorang, turun naik belajar seorang-seorang tahun 2009. So 2009 itulah Kak Ina jadi was manager dengan kukuhnya. 2010 Kak Ina tambah 6,500. 2011 Kak Ina boleh pergi trip. So senior WM tahun 2010 bulan 5. Special WM tahun 2011 bulan 12. Jadi diamond tahun 2017 bulan 10. So 2011 dengan 2017 ni Kak Ina mengambil masa 6 tahun. Sebab kat sini semua orang akan macam tu. Sebab dia kena tahu you nak pergi level yang lebih tinggi. Jadi you kena ada semua teknik tu. You ada kena semua ilmu yang patut ada you kena ada. So jadi apalah mengambil masa sikit untuk you lengkapkan diri you. So bila you dah faham, tengok diamond 2017, 2019 double diamond. Setahun kemudian triple diamond. Setahun kemudian gold diamond. Sedangkan aktiviti dia mencari 26,000, dari sini ke sini mencari 26,000, dari sini ke sini mencari 26,000, dari sini ke sini mencari 26,000, sini juga mencari 26,000, nak pergi gold diamond pun mencari 26,000. Setiap level tu kita cuma perlu menambah 26,000. Tapi kenapa kat sini jadi dengan sangat cepat? Sebab you sangat mahir dan you tahu pun apa kena buat. Jadi dengan tu, you lagi cepatlah kita punya pencapaian. Okay, so Kak Ina gold diamond bulan 1 2021, bulan 2 2021, bulan 3 2021. Kak Ina pun buat 6 bulan direct juga.
Tapi kalau nak jadi double diamond, triple diamond, dia tak direct pun dia kira 6 bulan saja. Kalau diamond saja mesti 6 bulan direct. Kalau double, triple gold, tak boleh. 6 bulan yang terpisah-terpisah pun boleh. Okay, so jadi akhirnya bulan 8 2021 kena jadi gold diamond. Jadi bermaksud, you all juga boleh dengan syarat fokus dan buat betul-betul. Okey, dan seterusnya, tahun 2010 ni, target tambah 6,500 PV sebab nak P-trip kali pertama tahun 2011. Okey, so tahun 2000 tahun ini, target dia apa? Target nak kukuhkan dia gold diamond. Sampai sekarang lah gold diamond belum kukuh, tapi kita masih beraktiviti untuk mengukuhkan gold diamond. Okey, cuba you tengok. Berbalik tak jika dapat income macam ni? Sebulan 100,000 tiap-tiap bulan. Masya Allah. Berbalik tak? Berbalik tak? Dapat 100,000. Pekerjaan apa nak dapat benda ni? Kalau kita tengok. Kat mana boleh bagi ni kat kita? Okey, so Kak Ina rasa bagi Kak Ina memang tak ada peluang lain untuk berimpian income ni. Bagi Kak Ina tak ada. Kat mana you boleh dapat? Di Shanghu, orang yang macam Kak Ina pun Kak Ina berani berimpian. Boleh dapat lebih daripada ini. Jadi kita dah ada satu tempat yang memang boleh dapat. Ini slip gaji ni, slip gaji salah seorang distributor Shanghu. Ini slip gaji yang zaman belum canggih lagi lah. Dia punya internet dia yang canggih sikit lah macam ni. Ini yang sekarang. Tengok. So jadi setiap bulan tu kalau dah kukuh 32,000, 30,000 dia tak jatuh dah, nampak? 40,000, 40,000, 40,000. So 471,000 setahun. Diamond annual bonus bulan 3, 8,000. Overseas trip ini bulan 9 dah dapat dah baru ni 15,000. Masa ni Kak Ina dapat bonus kereta. Pada tahun ini dia sambung 2000 tahun ini 2020 dengan 2021. So ini yang dibayar pada tahun 2020, 44,000. Dan duit poket pergi seminar 1,000. Dah lah pergi melancong dapat duit lagi untuk berbelanja. So cuba you tengok. So ini saja pun 1 tahun punya bonus. Kat mana nak dapat ni? So di Shanghu boleh dapat. Kenapa kita nak jadi kuli orang? Kenapa kita tak nak menjadi kuli kepada bisnes kita dan akhirnya kita boleh rest dengan menjana income yang macam ni? You bayangkan plan Greenzy tu, kita cari 13 orang. 13 orang tu guna 3 tube Greenzy dan setiap orang tu kita fahamkan dia untuk berkembang 13 orang. Dan setiap orang tu berkembang dan kita komplit melengkapkan jumlah orang untuk 4 step tu. Dan semua orang beli 3 tube tiap-tiap bulan. 96,000 tu memang jadi punya. Takkan tak jadi. Mesti tiap-tiap bulan dapat income tu. Itu hanya 3 tube Greenzy. Susah kita di mana? Nak cari 13 orang tu. Biarlah kita menyengkam mata, bersusah payah, berhujan panas, hulu, kilir, utara, selatan, timur, barat. Nak mencari 13 orang tu. Nak mendidik 13 orang tu. Mendidik 13 orang tu berincome 96,000 tau. Kita nak bagi income kat dia. Kita nak tolong dia. Biar kita bersusah awal. Tapi akhirnya kita senang di hari akan datang. Kita tak tahu ujian di hari akan datang tu macam mana. Kita tak tahu dia punya cabaran di hari akan datang tu macam mana. Tapi kalau kita rasa sekarang dah selesa, di hari akan datang belum tentu you selesa dengan income yang ada sekarang. Cuba tengok harga beras sekarang. 2 kali ganda tau. Kalau siapa pergi beli beras dia tahulah. Income tak bertambah 2 kali ganda. Ingat tahun depan harga beras turun ke? Tambah pula anak dah membesar, nak masuk universiti, nak kahwin pula, kos kahwin tu nak belanja. Kalau income tak bertambah macam mana? Plan Greenzy salah satu benda yang sangat simple untuk kita jana pendapatan. Tak faham mai sini Kak Ina ajar macam mana nak buat. Okey? Cuba tengok. Berbaloi tak? 1 bulan ni 2021 bulan 1. Tengah PKP ni. 58,000. Nampak tak? So jadi maksudnya ini bukan satu benda yang
Tak mungkin berlaku. Ia berlaku dah pun. Contoh macam Nizam dan Yuli. Dah diamond sekarang. Income dia bertambah berapa banyak. Bila kita dah dapat, baru kita tahu. Dari belas, mesti jadi 20,000 lebih. Kalau tak 20,000 pun dekat-dekat dengan 20 dah. Kalau diamond. Mesti punya. So, pertama yang asal belas. Special asal belas. Bila jadi diamond, double. Kadang-kadang tu memang double. Kalau tak double pun naik. Kalau special tu kita dapat 12. Tambah lagi 6,000. 18. Dalam masa bulan ni special, bulan depan diamond. Sebulan tambah 6,000. Tapi kita berbalik sebab kita memang berusaha penat. Memang kayak nampak penat rasa. Bekerja keras untuk mengembangkan network. Tapi bila dah kembang, Masya Allah, berbaliknya, berehat pun ada income. Jadi semua orang kayak nak macam tu. Benda ni memang kita ada peluang yang sama. Siapa buat, dia dapat. Okey, so jadi kat sini kalau kita tengok, akhirnya nombor 5. Tadi nombor 4 kan? Akhirnya network kita stabil. Kita dapat masa, wang dan jiwa yang sangat tenang. Memang sangat tenang. Sebab macam sekarang kalau kita nak setakat triple diamond atau double diamond, kita tak payah bekerja keras dah. Memang dapat punya. Tak ketenang kalau you pilih takat nak 40,000 sebulan. Betul tak? So, you tak payah buat apa-apa dah. Memang dapat punya. Tapi kita memilih untuk stable gold diamond sampai dah tak sampai limit. Sebab tu kita masih buat lagi pun. Kita masih produktif. Kita masih boleh bekerja. Apa salahnya? Buatlah. Sampailah cukup dah tak boleh berkembang dah. Kan? Okay. So, jadi kat sini, akhirnya kita akan dapat network yang stabil. Bila kita dapat network yang stabil, kita dah nampak ini peluang. Kita dah nampak apa yang kita lalui. Orang kata dari segi kesihatan. Contoh macam semalam Akilah tak sihat. Malam tadi kita tengok dia, tak boleh biar ni. Kena pergi bagi 2 YK2. Sejam pula kena pergi bagi 2 YK2. Sejam pula kena pergi bagi 2 YK2. Rasanya 8 YK2 sebelum tidur. Lepas tu bangun pagi kena pergi tengok, dah sejuk. Dah tak demam. Hari ni dah boleh buat order, dah boleh biar hati-hati. Dah boleh pergi sana sini. Tapi kalau 2 biji YK2 berapa? Sekotak YK2 580. Kalau 8 biji dekat satu papan, 270 kos satu malam. Tapi berbaloi. Sebab satu malam esok dah baik. Kalau kita kena demam, kita tak tahu kita dijangkiti oleh virus apa, memang kena bagi setiap jam. Itu proses yang paling cepat. Gunalah apa? Kena bagi YKI, YKB bancu kat dia semalam. So, jadi itu semua kos. Tapi disebabkan kita bersepah lah dalam rumah benda tu, sebab memang kita menggunakannya, jadi kita tenang je pun bagi. Nampak tak? Sebab tu bila kita dah rasa tu, memang kita akan ajak ramai orang. Kita nak tawarkan pada semua orang untuk jadi gold diamond macam ni. Lebih sihat dan lebih tenang. Cuba you all bayangkan. Bayangkan betul-betul. Macam Kak Ina dah jadi gold diamond sekarang. Adik Ani jadi gold diamond. Adik Shima jadi gold diamond. Adik Roshida jadi gold diamond. Kakak Ipa Kak Ina jadi gold diamond. Adik Mardia jadi gold diamond. Kak Ina gold diamond. 6 beradik kita yang you all tengok atas stage Kak Ina tunjuk tu. Semua gold diamond tau. You bayangkan macam mana life tu. Sebab tu Kak Ina tak jemu-jemu menawarkan kepada orang. Sebab semua orang ada peluang yang sama. Okey, so sekarang Kak Ina dah gold diamond. Kak Ina mendidik anak Kak Ina Amir, Akilah, Hakim. Malam ni pun Kak Ina masuk meeting ibu belajar. Kak Ina nak diorang juga, katalah 10 tahun lagi umur Kak Ina pun panjang sampai 60-70 tahun, diorang semua jadi gold diamond. Pergi trip Shanghai, contoh macam pergi Dubai. Semua pergi. Dengan berbelanja, Shanghai punya belanja. You bayangkan, tenang tak hidup kita? Sihat pula tu. Tiba-tiba kata, ibu, bulan depan kita pergi umrah. Semua boleh yes saja. Sebab dia ada kerja sendiri, tak perlu minta cuti. Memang indah kalau kita bayangkan. Kerana nak keindahan tu, bekerja keraslah sekarang. Supaya kita dapat. Kalau umur kita panjang, kita dapat benda tu. Ya? So, akhirnya memang kita akan dapat wang, masa dan kesihatan ini serentak. Apalagi kita nak. Wang ada, masa ada, kesihatan ada. So, wang ada, kesihatan ada, boleh, masa ada, boleh gunalah. Ni setengah orang, duit banyak, masa banyak, tak siap pula. Setengah orang, duit banyak, masa pula tak ada. Macam mana? Okay, so sekarang kita tawarkan serentak benda ni. Kat mana kurang?
Mari kita berdiskusi. Kat mana kurang? Yang menyebabkan tak boleh nak bergerak. Kalaulah jawapan dia MALAS, bye-bye lah. Buat kerja apa pun tak jadi. Kalau jawapan dia saya nak tapi tak tahu, rela datang belajar, nak ambil tahu, memang kami ni nak tolong je. Bawalah orang ni, mai kena cakap. Esok kena cakap, bawa orang. Supaya kena boleh cakap, boleh sampaikan benda ni. Ini rakaman ni, sampaikan kat kawan-kawan. Bagi, dengar sama-sama apa yang disampaikan di sini. Kat mana tempat yang boleh buat benda ni dapat 100,000 sebulan? Dan nak dapat dia tu bukan ada masa. Kalau you buat plan Green itu serius 4 bulan, tak masuk akal. Tapi itulah teori dia. Memang boleh jadi. Nampak tak? So jadi, jom kita buat benda ni. Akhirnya apa yang Syahur bagi dekat kita? Sebab tu Kak Ina selalu cakap, perniagaan Syahur ini memberi harapan untuk kita sihat, untuk kita dapat mind freedom. Time freedom tu macam mana? Memang mula-mula tak freedom lah, dari seorang nak kembangkan, nak ajar ni memang tak freedom. Kak Ina pun tak time freedom lagi. Masih lagi memberi komitmen kepada downline. Jadi masih lagi kena, tak boleh balik kampung kan, anda bagi komitmen dekat downline ni, tak boleh. So, tapi kita, benda ni kerja kita, jadi kita boleh, kalau kita nak, kita boleh je batal. Tapi kita ni orang dah merancang, kita pun dah setuju, jadi kita komit lah. Jadi sampai satu masa, mereka semua dah boleh buat sendiri, memang kita akan ada masa. Mula-mula ni memang kita sibuk, dia akan terus berkembang. So akhirnya kita ada masa. Bila dah ramai macam ni, kita akan ada kebebasan kewangan yang tiada limit. Buat plan ni dia naik dengan hebatnya. So ini semua you kena study lah. Selalu kita present, Nizam baru ni pun present benda ni. Selain ni, yang Syahur tawarkan, siapa yang belum nampak, jom nampakkan benda ni. Contohnya, bonus bulanan yang sangat hebat. Hebat tak tadi kalau kita tengok 40,000 sebulan? Rasanya gaji menteri pun banyak tu lah kot. Tapi menteri sibuk sangat. Kita agak freedom. So, melancong. Bulan 3 tahun depan, pergi Dubai. Bonus diamond. Bulan 3 dapat. Kereta. Kena bulan 1 ni dapat kereta kali kedua. Percutian bulan 9 baru ni dapat 15,000. Cuba kira ni. So, ini 15, ini 15, ini 10. Ini 15. Bonus bulan 40. Memang sangat hebat. Bukan ini saja. Sepanjang proses kita membina rangkaian, cuba you sampaikan benda ni dekat rakan-rakan you. Umur kita memang bertambah. Tapi kita makin bernilai. Kenapa makin bernilai? Sebab orang merujuk kita. Sakit tu, sakit ni, semua orang tanya kita. Sebab tu akhirnya umur kita, walaupun umur bertambah, tapi kita sangat bernilai dari in term of knowledge kita tentang kesihatan. So, ilmu kita tentang kesihatan bertambah. So, kesihatan kita sendiri makin baik. Bukan kita saja diri, keluarga, saudara mara, rakan, jiran-jiran. Sosial kita makin baik. Sebab apa? Kita terpaksa, tak suka cakap, kita kena cakap. Tak suka bersosial dengan orang, kita kena ubah. Kalau kita nak berjaya dalam perniagaan Syahur ni, kita nak ada satu network, kita kena berubahlah. Kalau kita tak suka cakap, kita kena cakap. Kalau kita tak boleh berdiri kat depan, kita kena praktis untuk berdiri kat depan. Macam Naim, dia ambil cabaran untuk jadi MC ni, adalah untuk latih dia cakap lah. So akhirnya nanti dia mesti boleh present macam Kak Ina. Esok dia kata Naim, okay, ni slide, nak cerita pasal Lindsay. Present je, belasah je. Akhirnya lama-lama pandai lah. Okay? So rakan-rakan kita ni, merata-rata rangkaian sosial kita ni dengan ramai orang. Kita bersosial ni di mana saja. Di merata tempat. Kenalan, hubungan dengan orang dan sebagainya. So kita kita boleh bersosial dengan lebih baik. Kalau saya kenal Kak Ina sebelum ni, dan sekarang pun kalau you nampak Kak Ina bercakap benda yang perlu. Kak Ina bukan jenis yang bersembang, bergelak, tak. Kalau tak, Kak Ina memilih untuk diam. Sebenarnya Kak Ina bukanlah seorang yang riuh rendah. Tapi Kak Ina boleh berubah untuk berani bercakap. Samalah dengan you all. You all pun mesti kena berubah untuk bercakap. Semua orang bukan pandai bercakap di depan. Tak. Tapi bila kita praktis, kita mesti boleh bercakap. Okay? So akhirnya, bila semua ini berlaku, wang kita makin bertambah dan maybe berlebih. Saya sangat yakin kalau kita dapat 100,000 sebulan berlebih. Memang berlebih. So masa kita pun makin banyak. Okay, so ini Kak Ina nak share antara tempat-tempat yang kami dah pergi melancong sepanjang Kak Ina di Syahur.
Tahun 2011 Kak Ina pergi di China. Qingdao dengan Jinan. Tahun 2012 pergi Turki. 2013 pergi Jepun. 2014 pergi Jeju, Korea. 2015 pergi Xi'an, China. 2016 pergi Taiwan. 2017 ni Kak Ina tengah mengandungkan Isyad ni. Naik bukit Zhenjiangji ni sangat tinggi. Dan nanti Kak Ina share video kalau you nak tengok betapa tingginya, memang sangat menakutkan. Tapi boleh pun Kak Ina naik. Dengan membawa masa tu berapa? 6 ke 7 bulan dah. So, tahun 2018 Kak Ina pergi Hong Kong. So, 2019 pergi Busan. 2020 kita tak boleh pergi mana-mana. So, kita dapat duit lah. 4 kali kita dapat duit. So, tahun 2024 tahun depan kita akan pergi Dubai. Kalau ikut tu, tiap-tiap tahun boleh pergi. Dan ini adalah tahun yang ke-14. So, jadi maksudnya bila boleh pergi trip saja, insya-Allah kita akan terus boleh pergi. Takkan ada waktu yang kita tak boleh pergi dah. Kalau kita betul-betul belajarlah untuk kukuhkan network kita. Okey, so kalau tengok ni, nak pergi trip 2011, usaha dia adalah tahun 2020. Tahun 2019. Ini kalau kita buat tahun, kalau nak pergi trip tahun 2021, usaha dia 2020. Macam tu, tahun sebelum tu. Okey, so jadi set target ni betul-betul plan dan study, insya-Allah. Target betul-betul kita boleh buat. Okey, so jadi ini bagaimana menjalankan perniagaan syahur dengan ikhlas dan tenang. Ikutlah step ni. 1 sampai 6 Kak Ina bincang tadi. So ikut saja satu persatu. Dan kita selalu guna ni fikir. Kalau kita malas ni, kita bayangkan kalau orang tak ada cerita kat kita. Jadi dengan keadaan tu kita dengan sendirinya menjadi motivasi kat diri kita. So ini cara dia untuk menjalankan perniagaan syahur dengan tenang. Tiada jalan pintas, tak ada shortcut. Semua orang macam tu lah. Kena keluar bercerita, sharing dan lepas tu latih group, duplicate, buat training, buat home meeting, buat one-to-one session. Semua orang sama. Tak ada shortcut. Asalkan anda tidak turun dari kereta api syahur, terus istiqamah buat. Suatu hari anda pasti akan sampai destinasi impian anda. Ini Kak Ina sangat yakin. Kalau terus buat. Orang kata jangan stop. Istiqamah buat benda ni. Lambat laun you akan sampai. Okey, cuba kita hayati video ni 4 minit saja. Kak Ina suka sangat hayati video ni. Mari kita tengok sama-sama. And face the same fate, Dengar tak? working hard their whole lives, yet earning a spot on the hospital bed at the end. Dengar tak? Unfortunately, Tak. statements from the hospital is Ah, enough. Dengar Kak Ina. Okey. Cuba you all Have a hayati. serious illness. Nevertheless, we will try our best to cure. However, you should know it will be costly. Then, statements from the bank only make things worse. We really understand your situation, Ini but bank kata. rules are rules. Rule are If rules. you can't pay, Kalau tak boleh bayar you have hospital to punya follow bil, you bankrupt lah. Before you become bedridden, you can listen to 3 statements from healthcare Orang macam experts to kita. change your destiny. You are your own doctor, the best one. The kitchen is the best Best hospital. hospital sebenarnya. The best medicine is food. Makanan In this adalah ubat world, kita. you can have someone drive your car for you, earn money for you, and even spend money for you. But nobody can take your place in sickness. You Kalau can you virtually sakit, tak recover ada siapa anything that bela. has been thrown away. But there is something that will be gone forever if you throw it away. And that is life. One of the richest men in Asia, Jack Ma, once spoke of an anecdote. If you put a banana in a stack of cash in front of a monkey, it would choose the banana because Dia it tak tahu doesn't know dengan that duit money boleh can beli buy banana lots of dengan bananas. banyak. Today, when we put wealth and health in front of people, many choose wealth. Surprisingly, Dia tak tahu Did you duit tak know? boleh beli you kesihatan. can't buy health even with all the money in the world. People ruin their lives by the misconceptions they have, and by the time they enter the operating room, they have an epiphany. Nothing is more valuable than health. Wealth with health is massive. Wealth without health is inheritance. Most people spend the remainder of their lives taking their life savings. But in
in the end, they still can't buy help. What's even sadder is they leave a massive mountain of debt upon them, burdening their loved ones and posterity. Would you resign yourself to a fate like this? You may think that you are perfectly healthy right now, but the collective experience of human society has taught us death doesn't make an appointment. Rising football star Ernie Davis died at the age of 23 after being diagnosed with leukemia. He was never able to play a game in NFL. Elvis Presley died at the age of 42, suffering from a heart attack due to drug abuse. Jazz legend John Coltrane died at the age of 40. He had liver cancer. How many of our family and friends have left us? Only we ourselves know. Just because you feel strong today doesn't mean that you'll still be strong 10 years later. Many deadly chronic diseases begin to develop from the slightest damage. Today, you still have a chance to prevent them. So why not save a pound of cure with a pound of prevention? If you don't pay attention to healthcare today, you are destined to pay your healthcare bills someday. 80% of those who don't invest will spend all their life savings in the last years of their lives in the hospital and leave this world in pain and sickness. In this world, 95% of the population die from illness. Only 5% die from natural causes. Don't think that will never happen to you. Don't be blindly optimistic. You have to know many patients lying in hospitals today had those kinds of attitudes when they were young. Health is so essential to us. We must be careful not to go beyond the point of no return, not only inflicting pain upon ourselves, but also burdening our family and children whom we love, forcing them to spend time and money on a patient. Do you want to spend the last half of your life bedbound? Or do you want to be like good Dr. Mahathir, who was elected Prime Minister at the age of 70? Your destiny depends on your Your decision. decision. Bergantung kepada pilihan kita, destinasi kita. So, jadi kita buat bisnes Shongho ni sebenarnya, kesihatan tu datang dulu. Okay? So, jadi, bila kesihatan tu datang dulu, dengan menjaga kesihatan, kita jaga. Akhirnya kita dapat kesihatan, kewangan dan time. So, kita dah berada di track yang sangat betul. So, jadi apa kita lagi buat dengan serius, tambahlah dengan projek yang kita buat. Maksudnya siapa nak income lebih siapa sebulan lepas 4 bulan kerja keras dan income terus meningkat. Inilah tendensi. Tak ada modal, perlu usaha dengan cara yang betul. Maksudnya cukupkan ilmu. Ilmu tentang syarikat, tentang produk tadi, tentang marketing plan untuk kira benda ni, tentang pengalaman pendidikan Shongho ni, iaitu sistem pendidikan yang ada. Okay, oleh kerana masa dah pukul 11, ini kita sambung esok di Shongho. Siapa nak belajar yang tak faham ni, kalau ada masa kita diskusi macam mana benda ni keluar 96K tersebut. Kepada siapa yang belum tahu, buatlah supaya ada satu motivation. Bulan ketiga dah 10,000. Okay, bulan keempat sampai. So, kena belajar benda ni untuk dapat keyakinan bagaimana ia berlaku. Okey, sekian, terima kasih. Jadi ada apa nak tanya, kita boleh bukalah soalan sikit untuk soal jawab. Kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh subscribe. Okey, so serah balik dekat MC untuk conduct soal jawab. Okey, alhamdulillah. Ilmu yang disampaikan memang tiada ternilai lah dengan RM1. Dengan ilmu disampaikan yang kita dapat pun perlu sampaikan juga. Walaupun separis kata. Kita kena sampaikan juga. Walaupun pahit, tetap kena sampaikan. Terima kasih pada Didi Yaslina yang berpanjang lebar cerita tentang dengan apa kemahaman, dengan kesungguhan, dengan kesabaran lah bercerita sudah sekian lamanya. Sebelum ni
ada siapa-siapa nak tanya tak? Satu ada soalan. Tapi masalahnya kat chat ni dia kata ada yang siapa tak ingat nama tadi. Nak dia beli buku hijau. Buku hijau dekat Johor masih Itu chat dengan dengan Ismail. Nanti Adik Ani uruskan ya. okey, lagi satu yang pasal dia double diamond Juli dia kata insya-Allah besok. Dia sempat. Dia Dia sebab jawab dalam chat tu. Betul Kak Ina esok insyaAllah. Alhamdulillah. So jadi Kak Ina taklah jadi bintang tujuh ni. So. Perancang juga yang perancangan ni. Allah juga perancang yang penentunya. Okey, saya rasanya ada soalan tak untuk penutup ni? Untuk kita tutup sesi program malam Hari ni. di hari Okay, ni. siapa nak buka kamera, makin screen snap sekali. 25 orang yang tinggal. Tak masuk. Agak-agak siapa yang nak tanya tak? Okay, lagi Syahizah, Encik Ismail. Lagi siapa tak ada yang lain? Kak Yam, Abbas, Siti Muslihah, Kak Ani, Engku Ferwani, Lin. Tu Okey. Akila tu. Akila tu. Akila mesti tak pergi tunggu kat atas ni. Okey, dah. So, Kak Ina ambil setiap masa dah. Cuma ni kalau buka kamera lah. Izzah Rafi. Okey. Saya rasanya ada siapa yang nak tanya? Dah ke dah ambil gambar dah? Ambil gambar ke? Ambil dah. Siapa lagi buka? Okey, Kak Wan, Abang Fauzi baru buka. Lagi ada lagi ke nak buka? Kak Ina nak ambil lagi sekali. Okey, lagi sekali ya. 1, 2, 3. Okey. Dah. Boleh tutuplah Naim. Boleh tutup. Sebelum tutup tu saya juga nak tanya satu soalan. Sebelum tutup. Kalau boleh. Macam mana kita nak dapat kekuatan nak bercerita tentang produk kita boleh merawat segala-gala penyakit yang manusia hadapi. Kekuatan nak bercerita. Boleh bantu saya? Nak jawab? Nak mulakan cerita penyakit. Yuli lah jawab, Yuli. Yuli. Kekuatan. Macam mana kekuatan tu? Untuk orang. Dengan belajar selama ni dengan pengajaran yang ada sampaikan pada yang sepatut kita nak cakap kat dia tu. Kekuatan tu sendiri. Kekuatan tu okey. Kalau cerita dari segi kekuatan, kita kena bermula dengan makan produk dengan jujur lah. Macam yang Kak Ina cakap tadi kan. So bila kita dah makan produk, kita dah rasa sendiri. Dan lepas tu bila kita dah selalu mencari ilmu lah maknanya kan. Jadi setiap kali kita nak bercakap dengan orang tu, kita akan bercakap berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita lalui, pengalaman kita, pengalaman orang lain. So kalau orang tak nak terima apa yang kita cakap pun, kita tak adalah rasa macam kecewa kan. Sebabnya kita bercakap tu kita berdasarkan apa yang kita sendiri dah tempuhi. Berdasarkan yang produk yang kita dah makan, kita dah tahu kebaikan dia dan kita tahu yang kalau kita makan dengan dosage yang tepat ataupun yang tak tepat akan menyebabkan kesannya akan menjadi lambat sekian. Itu yang menyebabkan kita rasa kalau macam kita cakap dengan orang pun kalau orang tak setuju tak apa. Yang pentingnya kita sendiri memang ada satu keyakinan yang kuat lah untuk berkongsi kebaikan produk Xuanghou, especially Lindsay ni kepada mereka di luar sana. Macam itulah, itu apa yang Yudi praktikkan lah. Macam apa yang Kak Ina cakap tu, dia bermula dengan kita menggunakan produk tu dengan jujur. Bukan semestinya kita kena makan YKC dulu baru kita nak boleh cerita kat orang kan. Ya. Kan? Sebab Itu yang paling mahal. Abang Naim? Contoh yang Lindsay paling mahal pula tu. Aduh, balik awal. Itulah, jadi salah apa-apa je produk. Yang pentingnya kita guna dengan jujur. Bila kita cerita kat orang pun kita cakap benda yang memang lahir daripada hati kita kan. Jadi, Naim, angin tu kuat sangat. Tak dengar suara. Kipas. Tak apa dah.
Gitu. Okey, jadi kan kalau macam Grizzly kan, takkanlah kita tak yakin nak cerita ke orang. Betul tak, Abang Naim? Betul. Hmm. Cuma Naim memang sekarang percaya cerita Grizzly. Cerita Lindsay pun percaya. Jadi nak bagi percaya senang je Naim. Present dekat setiap kali ada program tu, present depan kami ni banyak kali. Sampai kami dah terpeliak dengar. Mesti orang terima. Kita boleh. Terpeliak lah. Wow, Naim pandainya cerita. Masa tu pergi jaya kat mana pun. Mesti jalan ke. okey, rasanya okey, insyaAllah dah terjawab benda tu. Alhamdulillah dengan apa yang memberi semangat, kata-kata semangat, insyaAllah kita petikanlah. Kita buat latihan sedikit daripada semua orang akan cakap, semua orang daripada tak tahu. Mana boleh beranak-beranak lahir-lahir tak tahu. Memang betul. Pastinya macam tu. Okey, kita tutup, boleh tutup aja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ina, terima kasih semua Ustaz Izzat, Abang Naim. Jumpa esok kita. Besok. Okay, insyaAllah jumpa besok 11 pagi ya. 11 pagi kita start. Awal-awal tu kita pergi buat closing. Okey, jumpa esok. Jumpa esok. Assalamualaikum. Salam.